InsyaAllah sekarang kita mendengar sedikit tausiah daripada Profesor Dr. Baharudin bin Muhammad An-Nadwi Hafizahullah, seorang ulama Kerala. Kerala tu ada satu jemaah ulama nama Syamsta ulama. Dia 40 ulama. Tiap-tiap kali 40 tu satu meninggal akan diganti 40. Dan profesor seorang yang lebih lama dalam jamiah ulama itu. Dan di bawah Syamsta ada 10,000 madrasah. Ya, mazhab Syafi'i kulo. Semuanya gratis, free. Ya, saya sudah sampai di sana. Profesor Rektor Universiti Islam Jamil Huda di Malayalam, dekat dengan makam Habib Zain Al-Malabari, ayah atuk dia. Pengarang kitab Hidayatul Azkiya fi Tauhid Al-Awliya. Alhamdulillah saya dapat kunjungan universiti dan mendapat ziarah. Mudah-mudahan kita ada masa boleh. Dan juga para habib sesama. Hall yang paling besar Habib Alwi Mauladullah, Muhammad Alwi Mauladullah di Kerala. Besar kasir, puluhan ribu. Itu kutub ya. Dan seorang istrinya daripada Indonesia. InsyaAllah kalau ada pulang semua pergi ke Kerala. Tafadhal, insyaAllah Habib Najmuddin Inherit akan menterjemkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafir rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man salaka maslakahu wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd, fa usikum wa iyaya awalan bi taqwallah. Uaddi syukri al-jazil awalan ila fadilati Syekh Hafiz alladhi wajjaha da'watahu al-ghaliyah ila hadha al-faqir al-mutawadhi' lil-musharaka fi hadhihi al-barnamij, حيث إن بيننا علاقة وطيدة منذ سنوات، وقد زرت هنا مرات، وكنت زرته قبل 5 شهور، وكان زار جامعة دار الهدى الإسلامية في كيرالا أيضا. Dimulakan oleh Fadilatul Doktor dengan mengucapkan syukur kepada Allah dan selawat dan salam kepada Rasulullah, dan berwasiat kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin tempat ini di Jendram, iaitu Fadilatul Syekh Hafidh bin Selamat, yang telah pun sudi untuk menjemput saya datang ke dalam majlis yang mulia ini, yang mana saya sebenarnya sudah beberapa kali dapat hadir ke tempat yang bertuah ini, dan beliau iaitu Syekh Hafidh sendiri pun berkesempatan untuk berziarah kepada saya di Kerala, menziarahi kepada Jamiatul Huda yang berada di sana. نجدد في هذه الجلسة ذكرياتنا مع الإنسان الكامل سيدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. فإني أريد أن أنبه أمامكم حول حب الرسول ومتابعة الرسول، لأن حب الرسول أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرط أساسي للمؤمن. ولذلك سأل واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد مرافقتك في الجنة. فسأله النبي: وماذا أعددت لها؟ قال: لا، ليس عندي كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحبك. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرط أساسي للمؤمن أو للإيمان. Apabila kita berkumpul di dalam memperingati dan juga membangkitkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, saya ingin untuk memberikan suatu peringatan yang besar untuk kita sama-sama membina rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW, kerana cinta ataupun kepada Rasulullah adalah merupakan syarat asas di dalam keimanan kita dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika seorang sahabat meminta untuk dapat untuk berdamping dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, maka Nabi bertanya, apa yang kamu persiapkan? Maka sahabat ini mengatakan, aku tak mempersiapkan dengan banyak salat dan banyak berpuasa, akan tetapi aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Maka kecintaan itu telah pun disahut oleh baginda Rasulullah dengan memberitahu bahawa itulah merupakan syarat asas, yaitu cinta yang sebenar kepada baginda Rasulullah sallallahu. وإلى هذه النقطة المهمة أشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية عن نفسه أيضا.
Dan ini juga telah pun diisyaratkan secara jelas oleh baginda Rasulullah SAW akan kecintaan kepada beliau dengan sabdanya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dicintai lebih daripada ibu bapanya, daripada anaknya, lebih daripada semua umat manusia, dalam riwayat yang lain lebih daripada dirinya sendiri. فبهذا الكمال الذي لا يوجد في أي إنسان آخر في تاريخ العالم، بهذا الكمال يعني نفذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة في الميادين المتنوعة لحياتهم. فلذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضا: ولم ترى وأجمل منك ولم ترى قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Kesempurnaan yang ada kepada baginda Rasulullah SAW dan kesempurnaan kecintaan yang telah pun digambarkan oleh para sahabat yang tidak ada yang dapat untuk kita lihat kesempurnaan kecintaan seperti mana kecintaan yang ditunjukkan oleh para ashabah, sehingga mereka sentiasa memuji kepada Rasulullah. Di antaranya oleh Sayyidina Hasan bin Thabit ketika memuji kepada Rasulullah dalam syairnya mengatakan, yang cantik seperti kamu tidak pernah mataku melihat, yang terbaik daripadamu tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, engkau diciptakan tidak ada kekurangan, seolah-olah kau diciptakan sebagaimana yang kau inginkan. فهذا الكمال يجب علينا نحن كمسلمين أن نبث هذه الرسالة لا أمام المسلمين فقط، بل أمام المسلمين وأمام غير المسلمين أيضا، لأن كثيرا من أعداء الإسلام إنهم يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في هذه الأيام. Dan sempurnanya kecintaan kepada Rasulullah dengan mengikuti kepada Nabi SAW itu hendaklah ada pada diri kita. Bahkan kita amalkan bukan hanya ketika mana di depan kaum muslimin, bahkan dengan yang selain orang Islam pun. Kerana pada zaman ini banyak kekeliruan yang berlaku dari mereka yang tidak mengenali kepada baginda Rasulullah SAW. وبهذا الكمال الذي شمل الميادين الدينية والدنيوية قدم الكاتب والمفكر الأوروبي مايكل هارت في كتابه المعروف The 100 a ranking of the most influential persons in history بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرقم الأول في تاريخ البشرية، من حيث إنه قدم للإنسانية للبشرية كلها وكان رجلا كاملا وقدم الكمال في جميع أنحاء الحياة البشرية. Dan kesempurnaan yang ada pada baginda Rasulullah SAW itu bahkan sebenarnya diakui bahkan oleh orang yang bukan Islam pun, sehingga dicatatkan dalam buku yang menyebutkan tentang orang yang paling berpengaruh di atas dunia ini. Yang paling pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat memberi pengaruh yang besar daripada ajaran-ajarannya yang sempurna sehingga memberikan daripada kesempurnaan kepada manusia. وما كانت جوانب هذا الكمال؟ نعرف جيدا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاملا في ميادين العبادة، يصلي كثيرا ويتنفل كثيرا ويكثر عدد التهجد كثيرا، حتى واقعة عائشة معروف لدى المسلمين، فسأل أفلا أكون عبدا شكورا. وفي المعاملة مع الناس كان حسن السيرة طيب الخلق حسن الأخلاق إلى آخرها. أما في الميادين الأخرى الذي يتصل مع البشرية العامة، مثلا كان ودودا ورحيما بالفقراء والمساكين، وكان يرحم مع الأيتام، وكان يهتم بمشاكل الأرامل وبالمستضعفين إلى آخرها كثير وكثير. Dan kesempurnaan Nabi SAW dalam berbagai semua bidang, bahkan kesempurnaan kita tahu kesempurnaan Nabi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tahu bagaimana solat baginda Rasulullah yang sempurna, bagaimanakah daripada ibadah puasanya, qiyamul lailnya yang begitu panjang sehingga bengkak kakinya sebagai gambaran kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Demikian juga kesempurnaan akhlak Nabi ketika dalam pergaulan sesama manusia, dan diketahui akan kasih sayang baginda Rasulullah dengan sesama manusia, sehingga Nabi dikenali dengan orang yang mengasihi kepada orang-orang fuqara wal masakin, anak-anak yatim dijaga oleh baginda Rasulullah, dan juga janda-janda. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan daripada akhlak kesempurnaannya kepada pergaulannya sesama manusia. أما بالنسبة إلى الأيتام كان الأيتام كثيرين في تلك الأيام بسبب القتال، بسبب المحاربات التي كانت بينهم في العصر الجاهلي. وفي الوقت نفسه بجانب آخر كان عدد الأرامل أيضا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أما بالنسبة إلى الأيتام قال القرآن الكريم فأما اليتيم فلا تقهر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مسح رأس يتيم برحمة ورأفة وجرى عليه عدد كبير من شعر هذا اليتيم فيستحق الغفران من الله تعالى إلى آخرها. Demikian tentang anak yatim, ada janda disebutkan, yang anak yatim dan janda yang banyak pada zaman itu, kerana pada waktu itu banyak berlaku peperangan yang ramai di antara kaum muslimin yang syahid, meninggalkan janda-janda dan anak yatim, sehingga Nabi SAW memberikan galakan kepada orang ramai ketika itu untuk berbuat baik kepada janda, seolah-olah berjihad fisabilillah, dan yang untuk berbuat baik kepada anak yatim, yang mana berbuat baik kepada anak yatim itu adalah merupakan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengusap kepada anak yatim itu, kepala anak yatim itu dengan penuh kasih sayang, maka setiap daripada rambut yang ada, maka itu akan mendatangkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. وقد لمس النبي صلى الله عليه وسلم حياة الفقراء والمساكين والمستضعفين إلى آخرها. نرى في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم صورا جذابة وصورا شفافة وصورا مشرقة في هذه الأمور. Demikian Nabi SAW yang membela kepada para fuqara wal masakin, yang telah pun kita boleh lihat dalam sifatan sejarah yang jelas tentang kasih sayang dan pembelaan baginda Rasulullah SAW kepada para fuqara wal masakin. مثلا أشار القرآن الكريم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخرها. لا نستطيع أن نرى في التاريخ البشري إنسانا كاملا أو إنسانا مصلحا اهتم بمثل هذه الأنواع من الناس. Yang mana disebutkan bagi orang yang membela kepada para fuqara wal masakin, dan mereka orang-orang yang memerlukan bantuan, seperti mana gambarkan dalam Al-Quran, kita tak akan dapat melihat ada seorang yang lebih hebat daripada baginda Rasulullah SAW di dalam membela kepada golongan-golongan ini. فإن شاء الله نستطيع أن نبث هذه الفكرة وهذه التعاليم النيرة بالدعوة المبرمجة والمرتبة والمنظمة أمام المسلمين وأمام غير المسلمين أيضا. Mudah-mudahan kita dapat untuk mengamalkan daripada apa yang telah pun dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam akhlak yang mulia seumpama ini, baik itu di depan orang-orang Islam ataupun selain daripada Islam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا إلى العرب ولا إلى المسلمين، بل أرسل للعالمين كافة رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kerana baginda Rasulullah SAW tidak diutuskan kepada kaum tertentu, kepada puak tertentu, akan tetapi Nabi diutuskan adalah rahmat bagi sekalian alam, seperti mana disebutkan, tidaklah kami utuskan engkau wahai Rasulullah Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. فمن حيث إننا مسلمون يجب علينا أن نقوم بالدعوة بجوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية والإيمانية والإسلامية والإصلاحية والتثقيفية والتعليمية إلى آخرها. Maka kita sebagai kaum muslimin yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita meneruskan daripada usaha-usaha baginda Rasulullah
baik itu daripada sudut akhlaknya, baik itu dari segi sudut kehidupannya, baik itu juga dalam sudut imannya, dari segi sudut ekonominya, begitu juga dalam pembangunan manusianya. Hendaklah kita meneruskan daripada usaha-usaha baginda Rasulullah SAW. فبذلك إن شاء الله نستطيع أن نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين والصالحين. Maka dengan demikian kita layaklah disebut dengan orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi SAW dengan penuh ikhlas. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بهذه الرحمات والبركات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahi kepada kita dengan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Lebih kurang terjemahan saya tu maaf. Hatta wabillahi taufik.